warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah diaturkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sampai kita kepada bab yang ke-198. Bab ma jaa fi a'lamil hubb. Ada hadis yang membicarakan tentang memberitahukan kasih kepada saudaranya yang dikasihinya. Kita berkawan baik, kita suka berkawan dengan dia, maknanya sunat kita bagi tahu dia. Saya suka berkawan dengan awak kerana saya boleh ambil contoh daripada perangai awak dan sebagainya. Ya. Adalah syarak kita menyuruh akan seseorang yang apabila kasih akan saudaranya sama-sama Islam, memberi khabar pada saudaranya itu akan dia kasih kepadanya. Beritahu. Saya suka berkawan dengan orang, kena beritahu gitu. Supaya suka orang yang mendengar akan dia, kasih akan kawannya. Kawan dia suka dengar. Datang kasih sayang di situ. Apatah lagi kalau orang tu orang luar yang contoh nak buat keluarga angkat dan sebagainya, kena beritahu. Ya. Dan boleh jadi berhubung-hubung kasih pula dengan lainnya. Bila kita bagi tahu, maka yang lain pun akan jadi baik. Sebab kita beritahu, saya suka berkawan dengan awak, saya suka maknanya bersahabat dengan awak, saya suka. Itu. Dan pula jadi suka hati orang yang dijadikan saudara itu mendengar demikian itu. Macam umpamanya kita nak buat di keluarga angkat, kena beritahu dia, awak ni rajin, datang daripada mana, daripada luar, okey, maknanya buat keluarga angkat. Anggaplah saya sebagai ayah angkat, contoh gitu. Kena beritahu. Sebab Nabi banyak anak angkat dia ada. Antaranya ialah Huzaifah bin Yaman, anak angkat Nabi. Al-Haris. Maknanya banyak keluarga angkat Nabi. Jadi sebab Nabi beritahu, kita pun kena beritahu. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh berkhabar kasih kepada saudara yang dikasihi itu ialah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Anil Miqdam ibnu Ma'di Kariba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ahabba ahadukum akhahu falya'lamhu iyyahu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang namanya Al-Miqdam bin Ma'di Karab. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kasih seorang daripada kamu akan saudaranya sama-sama Islam, dia suka berkawan, maka beritahu olehmu akan dia kepadanya. Beritahu. Katakan kepadanya, aku kasihkan engkau kerana aku ketahui engkau itu orang yang baik dan lagi soleh dan takwa dan sebagainya. Beritahu gitu. Saya suka berkawan dengan awak sebab awak orang yang soleh. Saya suka. Saya dapat pengajaran, dapat ilmu sikit-sikit. Saya suka berkawan. Gitu. Orang soleh ni tadi pula dengar, dan saya juga suka berkawan dengan awak. Awak orang yang jujur, orang yang akhlak baik, kita berkawan.
Sebabnya bila dua orang lelaki yang bersahabat baik bertemu dan berpisah kerana Allah, dia ni mendapat perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan dari akhirat nanti. Dia tu. Yang Nabi kata ada 7 golongan yang mendapat perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan. Maksudnya ada dapat perlindungan arash. Di hari mana? Di hari mahsyar yang matahari dekat dengan kepala. Orang terlalu ramai sejak daripada zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir sekali kumpul di mahsyar, berempit-rempit, berpeluh-peluh sehingga peluh sampai ke buku lali, sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Ada 7 golongan yang Nabi kata yang dapat perlindungan arash. Dia tak terasa panas, tak terasa berimpit-impit, dia rasa selesa. Antaranya ialah orang yang berkasih kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maksudnya dia jumpa dia kerana Allah, dia akan bercakap perkara yang baik. Kemudian kalau dia berpisah, sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati kerana Allah. Orang ini, 2 golongan ini, 2 lelaki ini, dia akan mendapat perlindungan arash. Tidak ada amalan, tidak perlu amalan sampai banyak-banyak, tak, dia kasih sayang dia. Sebab itu antaranya adab berkasih sayang, kawan-kawan baik, kena iklan, kena beritahu bahawa kita berkawan baik dan sebagainya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Zar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Katanya lagi, bermula hadis Al-Miqdam bin Ma'di Kariba ini ialah hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Baik. Permasalahan yang ke-199. Mengambil seorang menjadi saudara atau taulan. Mana menjadikan seorang lain, saudara Islam, sebagai saudara ataupun taulan ataupun sahabat. Kadang kita nak jadikan saudara itu saudara angkat lah. Ataupun kita nak jadikan sahabat, kawan baik. Apa huraian dia? Telah diizin oleh syarak kita bahawa seorang yang mau menjadikan siapa-siapa saudaranya atau menjadikan taulannya daripada orang dagang, orang luar. Orang dagang, orang daripada Medan, orang daripada Johor, orang daripada datang, kita kenal dia dan dia rajin buat kerja sini. Kita nak buat sahabat atau kita nak buat keluarga angkat, orang tak kenal, dia datang pada tempat kita. Orang dagang umpamanya, dan orang yang tiada kenal, kita tak kenal dia. Dan diajar oleh syarak kita, jikalau seorang itu hendak bersaudara, maulah tanya pertama nama dia. Itu adab dia. Tapi kita kata, saya dah kawan lama dengan dia, siapa nama dia? Tak tahu. Itu masalah. Bila kita berkawan, kita tahu nama dia. Ini kita tak tahu. Orang panggil Aceh je orang panggil. Nama sebenar tak tahu. Itu bukan adab berkawan. Satu, dan nama bapanya. Nama bapanya. Maknanya kita tahu latar belakang keluarga dia. Awak datang daripada mana? Medan. Kampung apa di Medan? Nama siapa? Nama sekian-sekian. Ayah, nama sekian-sekian. Dia mana kita tanyalah kerja bendang apa. Mana kita kenal dia? Mana kenal sampai peringkat itu? Itu yang saya normal kata, kita kenal seorang sampai peringkat semua itu, barulah kita kata dia tu baik, baru kita kenal. Sebab ada seorang dia kata dia orang ni baik. Di hadapan Sayyidina Umar, si fulan ini baik ya Amir Mukminin. Sayyidina Umar tanya, awak dah bermusafir dengan dia? Pergi musafir tak? Tak. Awak berjiran dengan dia? Tak. Awak bergaul dengan dia? Tak. Maknanya awak tidak kenal lagi dia. Tak kenal. Jadi sebab itu, bila ada orang dagang, orang luar datang, kalau kita nak jadikan dia sahabat, jadikan dia keluarga angkat, tanya nama bapanya dan bapa dia. Dan di mana negerinya, dan daripada apa kabilah dia. Itu kalau kabilah lah, nasab kabilah. Bahawa dia kata, kita kenal dia ni, saya orang Jawa, saya orang Bugis. Mana kita kenal dia, kabilah Jawa. Mengapa kita kenal gitu? Kerana kita tahu kalau kita kata dia Jawa, mana dia beza. Adab Jawa, orang Melayu biasa lain.
Dia orang Bajau. Kalau di Sarawak lagi banyak, dia orang Melanau, dia orang Iban, dia orang macam. Mana kenal sampai gitu. Dan kita pun berkawan ramai ni pun tak kenal nama, muka je kenal. Mana bila nampak gitu je katakannya. Assalamualaikum gitu je. Siapa nama dia tak tahu. Tapi saya tahulah dia duduk Taman Seri Tanjung. Nama tak tahu. Dia tak dapat. Saya tak tahu nama-nama mana. Saya tahu Cikgu Jumaidi tahulah. Imam Ruslan tahulah. 2-3 orang. Yang lain tu bila selisih angkat tangan kata. Kan? Siapa dia tu? Dia duduk kat Taman Seri Tanjung. Siapa nama dia? Tak tahu. Betul. Sebab kita berkawan kita tak sampai peringkat tu. Sebab berkawan kita ialah saya datang bubang-bubang ngajak, lepas tu kita balik mau habis. Datang ngajak tu mau balik habis. Kalau ada jamuan makan nasi lemak habis balik. Tak ada cerita lama, cerita dia boleh jadi gitu kalau kita duduk sembang lama, dia kenal. Haji tu dulu punya dia askar punya. Pencen dah 6 tahun dah. Tapi nampak muda lagi. Contoh kita kenal. Ada kita kenal. Tapi kita sama tak kenal. Jemaah masjid. Ramai tak kenal. Kenal muka ya tahu. Dia ni orang jemaah masjid. Itu pun sampai-sampai jalan kadang kita tanya, Haji tinggal di mana? Tinggal taman ni itu je tahu. Kadang kita dah tahu apa pencen apa. Kita tahu gitu je. Tapi rapat kita tak tahu. Tapi kalau kita nak buat dia ni saudara, dia ni apa, kena tanya tu semua tu. Apatah lagi kalau kita nak buat menantu. Mestilah tanya nama siapa. Ayah siapa nama. Daripada mana datang kampung dia, mesti tanya habis tu. Kan? Ini pergi Pinang, saya nak pinang anak tu Haji. Siapa? Tak tahu. Tak tahu. Jadi sebab tu kena tahu tu kabilah dia. Kabilah tu nasab dia lah. Kemudian maka mengambil orang akan jadi saudara itu tidaklah sampai boleh berambil pusaka. Walaupun baik macam mana, kalau kita saudara angkat, dia tidak boleh mewarisi faraid pusaka. Harta pusaka tak boleh. Sebab apa? Sebab harta pusaka ni telah ditetapkan daripada Al-Quran. Maknanya anak ke bawah, cucu cicit, ayah atuk ke atas, sampai moyang-moyang lah, kiri kanan adik-beradik, dia gitu boleh. Yang kalau angkat, dia tak boleh terima pusaka. Dia boleh terima hadiah, hibah, boleh lah. Tapi pusaka yang berapa 1/2, 1/6, 1/4 tu, dia tak boleh masukkan nama dia, tak boleh. Itu hukum syarak dia. Baik macam mana pun. Contohlah dia tinggal di kampung, dia ada anak angkat seorang, anak ada 7-8 orang duduk Kuala Lumpur semua. Dan yang jaga ni orang dagang lah yang jaga dia, anak angkat dia. Sehingga dia terasa nak beri pusaka atau pusaka masuk dalam nama dia, tak boleh. Melainkan dia beri lain. Dia beri masa dia hidup, tak apa. Dia pusaka tak boleh. Maknanya dia tidak boleh berambil pusaka apabila mati salah seorangnya, tak boleh ambil pusaka. Kita pun tidak boleh ambil pusaka macam anak angkat kita ni, keluarga angkat kita ni ada harta banyak, mati dia. Kita tak boleh ambil pusaka dia. Dia ada adik-adik dia ada ke atas dia, ayah atau moyang ada ke bawah dia. Mungkin kalau dia ada anak, cucu, cicit ke bawah. Dia ada, kalau ada isteri pula, kalau ada kiri kanan pula ada beradik. Yang tu yang ditentukan oleh syarak. Tak boleh walau macam baik macam mana pun. Itu dia. Sama juga dengan anak angkat, dia tak boleh sampai terima pusaka, tak boleh. Wasiat pun boleh 1/3 daripada seluruh harta wasiat. Sebab tu mana kalau orang ada anak angkat, dia kena buat wasiat dulu pada anak angkat dia. Kata dia tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Bila mati dia, semua harta peninggalan jadi pusaka. Bila pusaka, dia anak angkat. Yang kalau ada anak betul 5 tu je. Dia dapat bagi. Dia anak angkat tak dapat. Itu kesian. Sebab tu maknanya dia ni jaga kita kadang bagikan wasiat. Bila aku mati, wasiatkan 1/3 dia dapat daripada harta tu. Itu atas nama wasiat. Bagi dulu 1/3 dia, baki tu baru faraid. Itu sistem dia. Sebab harta ni dia sensitif. Dengan sebab harta kadang adik-beradik pun kelahi. Adik-beradik masa muka kelahi sebab harta. Tak ada, belum ada, cakap lah manis. Dah ada, baru.
Contoh kan, kita kata aku kalau dapat 1 juta aku nak dirikan surau ni bagus lagi. Nak naikkan 2 tingkat. Belum dapat. Bung 1 juta. Mula kerekut dah. Orang mula kata, orang tunggu dia dapat dah 1 juta tu, tapi bila masa dia tak sebut sebab tak tahu. Surau pun jangan-jangan datang lah kan. Sebab 1 juta ada kan. Orang surau tunggu je sebab dia pernah janji. Kata nak naik 2 tingkat dapat 1 juta. Tunggu. Akhir tanya, dulu kata dapat 1 juta. Itu dulu, sekarang tak. Masa tak ada kita janji manis. Sudah ada. Sebab duit ni bergantung. Sebab saya pengalaman sangat, duit ni bergantung. Duit lebih yang banyak. Masa belum okey tak apa tumpang akaun tak apa, boleh tak masalah. Tumpang akaun. Buat tumpang akaun tak ada masalah, nanti lepas tu kita keluar dah balik. Bung masuk cek 1 juta. Mula dah. Tak boleh keluar kan ni, tak boleh. Kena ambil sikit-sikit. Itu boleh jadi kelahi tu. Tu dia ya. Kerana dia kata pusaka telah ditentukan oleh syarak. Pusaka telah tentu. Kalau lelaki itu 2 bahagian, perempuan 1, syarak tentu. Puas hati tak puas hati, syarak tentu. Begitu. Perempuan dapat 1 bahagian, lelaki dapat 2 bahagian. Perempuan ni kalau ada suami dia dapat 2 bahagian. Seronok pula dia. Kan? Dia dapat 1 bahagian, tapi suami dia dapat 2 bahagian pula. Jadi maknanya kalau syarak tentu, tak usah petikanlah. Dia sebab itu ketentuan syarak. Ada hikmah di sebalik kita tak tahu, Allah tentu. Melainkan kita nak bagi sama rata, kena bagi dulu, tentukan, beritahu juga dulu. Abang dapat sekian. Mula kita pakailah kotor. Okey, kita bagi sama rata ya. Semua 5 orang ni setuju, okey sama rata dapat kan. Tapi kalau didetailkan, abang dapat 3 juta. Kalau sama rata abang dapat 1 juta je. Macam mana? Kena peraih. Dia mula tukar lah. Begitu juga orang wakaf tanah sebenarnya. Sebab tu bila wakaf tanah, cepat-cepat tukar nama sebagai wakaf. Wakaf sekarang nama wakaf dia memang majlis yang urus. Tapi nama hebah. Kita boleh milik sendiri. Satu orang dia nak wakaf tanah, kena tulis jangan wakaf. Kalau wakaf mesti majlis agama Islam akan urus, akan pegang sana. Tapi kalau hebah kita boleh urus sendiri. JK surau boleh urus. Hebah. Tiba mak dia kata dia nak wakafkan tanah tu, kita pun ambil. Tu tak tukar nama. Tak tukar nama lama, tak tukar nama, mati dia. Kemudian anaknya pula daripada Kuala Lumpur tahu nilai tanah ni juta. Kenapa mak aku wakaf tu? Tak jadi wakaf tadi. Naik balik. Grant yang tu bagi balik. Walaupun dah bayar sikit tu. Pernah berlaku kita begitu. Pulang balik duit. Jadi sebab itu dia kena buat betul-betul. Kalau wakaf, tukar tu. Ini maknanya dia kata, kalau baik macam mana, tak boleh terima pusaka. Maknanya pusaka setelah ditentukan oleh syarak kita, dapat seorang itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Pertama dengan sebab nikah kahwin, isteri suami itu ada. Yang kedua sebab nasab, keturunan anak, atuk nenek, nasab adik-beradik keturunan. Yang ketiga walak. Walak ni dia macam umpamanya dia dia berketuakan seseorang itu. Itu tiga keadaan. Tapi yang banyak berlaku nikah dan nasab. Nikah, bila nikah dia asalnya kita tak kahwin lagi, kita ada harta. Bila kahwin dengan seorang perempuan, dia terima. Bila kita mati, dia ada hak sebab kahwin. Kahwin seorang lagi, tu dia ada hak juga lagi. Kahwin seorang lagi, dia ada hak lagi. Sebab tu orang perempuan marah kahwin 4 tu, sebab dia dapat sikit. Kalau dapat 4 juta, kalau dia seorang, kalau ada 4, dapat 1 juta je. Bagi, contoh. Yang dah bagi pada tu, bagi pula 4. Itu tak mau. Sebab tu kalau nak kahwin 4 tu kena beritahu benda ni, supaya dia faham. Kalau kedua kita ada RM13, orang tak heran. Ni juta tu masalah tu. Sebab tu anak boleh saman mak tu. Anak saman mak dia. Anak saman mak. Sebab duit juta, berbelah-belah juta. Tak selesai sampai mati mak. Tak selesai. Itu harta. Ya, man.
Maka lain daripada itu tiadalah dapat pusaka dengan nas Quran dan hadis. Mana tak dapat pusaka daripada nas, mana dalil daripada Quran dan hadis. Adapun beraku-aku saudara itu boleh bertolong dengan sungguh-sungguh dalam sama-sama hidup pada hal ehwal kehidupan dan agama. Bila beraku-aku saudara angkat beraku, bolehlah kita sama-sama mana yang menghadap mengharung kehidupan berkaitan dengan kehidupan dunia ataupun berkaitan dengan agama, boleh. Boleh kerjasama dengan dia, boleh, tak masalah. Boleh beri harta dengan jalan yang halal. Orang ni bagi orang ni, orang ni bagi orang ni, orang ni bagi hadiah orang ni, orang ni bagi orang ni. Sebab dia bila bersaudara-saudara angkat begitu. Boleh sama-sama berjaga dan kena kemudaratan dan bernasihat dan sama-sama mengambil iktibar daripada jalan agama. Susah senang maksudnya, sama boleh. Dan boleh bertunjuk-tunjuk atas jalan kebajikan. Boleh maknanya suruh buat kebajikan, boleh bagi-bagi nasihat, boleh. Dan boleh sama-sama memperbuat apa yang sesuatu pekerjaan halal, yang halal dan pekerjaan hidup dan lainnya. Perkenaan yang hidup boleh. Boleh. Maknanya kita usaha sama-sama ternakan, usaha sama-sama kebun, boleh, tak masalah. Bermula dalil lah, itu dalil dia atas harus beraku-aku saudara tu, beraku-aku saudara, ialah khabar daripada Nabi kita seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Zaid bin Nu'amah Ad-Dabbiyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza akhar rajulu ar-rajula falyas'alahu an ismihi wasmi abihi wa mimman huwa fa innahu awsala lil mawaddah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Nu'amah Ad-Dabbiyi radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beraku-aku saudara, beraku-akulah saudara. Kita saudara angkat ke abang, adik ke ayah, apa nak ataupun tu saudara angkat. Seorang lelaki dengan seorang lelaki yang lain. Maka hendaklah tanya daripada namanya. Tanya nama dia. Mesti tahu. Dan nama bapanya. Kita tahu nama. Dan daripada kabilah mana. Kabilah mana tu maksudnya dia, maknanya daripada dia ni orang apa, kita tahu. Dia orang Jawa, dia ni orang Melayu, dia orang Mendiling, macam-macam. Dan tanya lain daripada itu, apa yang patut tanya. Yang kita nak tahu, boleh tanya. Maknanya disuruh kita kenal betul-betul kalau nak buat saudara mara ni. Ada kadang kita tak tahu, dia bebas rumah kita, macam keluarga angkat je, kita tak tahu. Dia kena tahu. Sebab pun disuruh yang demikian itu kerana bahawasanya ialah jalan yang lebih menghubungkan tali kasih sayang. Bila tadi kenal gitu, dia pun kenal kita, kita pun kenal dia. Kenal sangat, baru datanglah tali kasih sayang. Bila dia bertemu kita kerana Allah, berpisah kerana Allah, maka dia akan dapat perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan. Macam Nabi, anak angkat Nabi Zaid bin Harisah Al-Harisah, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Nabi tahu latar belakang dia, tahu bapa dia siapa, duduk daripada mana, Nabi kenal. Dan sebab itu maknanya ada petunjuk daripada hadis Nabi SAW, kalau kita nak buat keluarga angkat, beritahu. Kalau kita bersahabat, kawan-kawan baik, beritahu. Supaya datang ukhuwah Islamiah itu lebih kuat. Baik, selesai masalah itu. Kemudian kita pindah kepada bab yang ke-200. Bab ma jaa fi karahiyatil madhati wal maddahina. Ada bab ataupun hadis yang membicarakan tegah puji dan memuji. Ditegah. Kita puji daripada depan ni, ditegah. Dan memuji pula ditegah. Ditegah. Baik, kita tengok. Memuji orang itu ialah menyebut dan mengenang dengan lidah. Kita cakap akan sifat yang elok bagi seorang yang dipuji tadi. Kita puji depan ramai-ramai kan, kita puji dia. Dia ni nama sekarang ni, dia orang bagus, kita puji gitu. Dalam Islam dilarang. Tak boleh. Memuji. Dan lawan memuji itu mencela. Mencela depan orang juga. Kita cela dia. Kita mencela dia. Dia ni memang tak guna dia ni. Jangan percaya. Contoh, saya bukan tunjuk sana. Ada orang ni. Kalau tunjuk sana pula kacau.
Dia ni memang tak guna, jangan percaya. Itu cela. Kalau puji pula, kita puji. Itu lawan dia. Maka memuji itu ditegah oleh syarak kita pada setengah-setengah tempat. Puji itu syarak melarang pada setengah-setengah tempat, bukan semua tempat. Ada setengah-setengah perkara tempat boleh puji. Ada setengah perkara tak boleh puji. Seperti memuji dengan panjang lebar dan banyak menyebut sifat kepujian. Kalau puji lebih-lebih dilarang. Nah, kita puji macam-macam, semua dia puji. Mana dilarang? Dilarang. Atau dipuji itu memberi jatuh bala dan fitnah ke atas yang kena puji apabila dengarnya. Bila kita puji dia, boleh jatuh bala pada dia, maksudnya dia jadi takabur, dia jadi bangga diri, jadi ujub. Dilarang juga. Kan? Kita boleh kenal orang ni kalau puji habis ni. Puji habis. Sebab tu kalau tuan-tuan guru, dia jarang puji murid dia. Sebab bila tuan-tuan guru puji murid dia, dia bimbang murid dia ni. Tengoklah tuan guru puji aku. Dia akan jadi lain. Akan dijaja seluruh dunia. Tuan guru aku tu puji aku. Tuan guru tu puji aku. Dia akan jadi, itu wasak tu tak dilarang. Tapi kalau kita tahu dia ni kalau puji macam mana, dia tidak memberi kesan pada dia, itu boleh puji. Dia ada tunjuk sini sebagaimana Nabi muji Abu Bakar, sebagaimana Nabi muji Umar. Orang ni dia tak ada kesan pada dia. Abu Bakar tak ada bangga takabur, tengok Nabi puji aku. Tak ada. Dia tetaplah takwa biasa. Tapi kita selalu puji gitu. Nah pula kalau kita berpidato kan, bersama kita sekarang ni ada simpulan bin simpulan ni, dia ni banyak jasa ni pada kita. Dia mula dah. Ni kipas dia bagi, jalan raya dia bagi, semua di jala dia bagi, semua dia bagi. Ni padahal kita sebut tu berlebih-lebih lah. Dilarang. Tu dia. Kerana boleh jadi dia kata sombong. Kalau kena puji tu. Macam seorang guru dia memuji murid dia, sombong murid dia jadi sombong. Dalam ramai 100 murid, tuan guru dia puji dia. Maknanya dia jadi sombong pada murid lain. Sebab tu dia jadi sombong dan hairan akan diri, ujub, bangga dan seumpama demikian itu. Itu dilarang, tak boleh puji. Adapun orang yang tidak ditakuti atasnya demikian itu kerana sempurna takwanya dan tinggi akalnya dan pengetahuannya, maka tiada ditegah memuji di depan-depan. Contoh, maknanya memang kita tahu ni dia ni imam ni dia qari, dia bacaan sedap kan. Kalau kata dia imam ni dia bacaan dia hebat, kalau nak belajar dengan dia lah. Tapi tak beri bekas pada dia relax je. Biasa bagi dia. Tak apa. Tapi kalau kita duk puji tu imam dia kata dia baca hebat ni. Kalau dia solat walaupun tak ada wuduk baca pun sedap. Dia pun bangga diri, ujub. Itu tak boleh puji. Biar kita senyap ya. Walaupun hati kita kata memang dia bagus, kita tak boleh puji depan-depan. Sebab boleh kesan pada orang kena puji itu. Itu pun selama tiada ada padanya melampau-lampau, bahkan jika ada membanyakkan puji berhasil masalah baik, seperti merajinkan dia berbuat baik dan membanyakkan dia memperbuatnya atau mengekal ia atas atau menurut orang akan perbuatan saya sunat pula dipujinya. Kita puji tadi kalau dia tidak berubah pada dia biasa. Tapi kalau kita puji dia lebih tawaduk, lebih baik, makin banyak amalan dia, orang boleh jadi ikut dia, itu boleh puji. Sebab tu bukan sembarangan untuk puji-puji orang ni. Sebab tu Sayyidina Ali cukup marah kalau orang puji dia. Kau macam sembelih aku, dia kata. Tapi kalau orang keji tak apa. Kalau orang maki-maki dia Sayyidina Ali, tapi kalau puji dia marah. Sebab itulah Sayyidina Ali dalam peristiwa dia seorang yang menghina Nabi, orang Yahudi. Hina Nabi, hina agama Islam, Sayyidina Ali marahlah. Lalu dia bergumpal-gumpal, dia jatuhkan, dia nak tikam dengan pisau. Orang Yahudi itu ludah dia. Tak jadi dia bunuh. Sahabat kata, yang Ali kenapa tak bunuh? Dia kata mula tadi aku nak bunuh dia sebab dia hina Nabi. Dia hina Islam, aku nak bunuh. Tapi bila dia ludah muka aku bimbang, aku bunuh dia kerana dia ludah muka aku.
Ludah tu hina lah. Itu sebab itu tak jadi. Tak dibunuh. Kalau kita dapat peluang nak bunuh tu kira kerat 17 lah. Pada muka kan. Tapi tak. Sebab tu Sayyidina Ali biar orang keji dia. Jangan puji. Bila puji ni, dia boleh jadi rosak. Boleh jadi rosak. Selalu puji. Pemimpin yang selalu kena puji oleh penasihat, boom, jatuh, habis. Pemimpin. Fir'aun kan, selalu rakyat dia puji, sehingga dia mengaku dia Tuhan. Akhir mati tengah dalam laut. Puji. Kan? Itu sebab tu, macam pemimpin, sultan, raja-raja dulu, kalau penasihat dia baik, baiklah raja tu. Kalau penasihat dia duduk puji, padahal tak betul raja tu buat, tapi puji juga. Betul tuanku. Akhirnya tuanku jatuh habis. Itu dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah memuji berhadapan itu, ni puji depan-depan ni. Puji berhadapan itu yang sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Ma'mar qama rajulun fa asna ala amir minal umara fa ja'ala al-miqdadu yahsu fi wajhi at-turab. وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسو في وجوه المداهين التراب. Hadis hasan sahih. Diriwayatkan daripada Abi Ma'mar katanya, bangun seorang laki-laki lalu memuji ia atas seorang raja daripada beberapa raja muslimin. Dia bangun, orang ramai ni dia puji. Seorang raja, seorang pemerintah dia puji-puji. Kata setengah riwayat dia puji Sayyidina Osman. Saya kata dia bangun tengah orang ramai, dia puji Sayyidina Osman. Dia kata Sayyidina Osman ni bagus, macam-macam puji. Bila didengar oleh seorang daripada sahabat Nabi SAW yang namanya Al-Miqdad bin Ma'di Al-Qurabi radhiyallahu anhu, kata akan pujian itu, lalu menghemburkan ia akan tanah ke muka lelaki itu. Dia ambil tanah balik ke muka lelaki itu yang puji Sayyidina Osman tadi. Maka Gaduhlah laki-laki yang kena hembur tanah tadi ke muka dan katanya, mengapa engkau hemburkan tanah ke muka aku? Kelahilah berdua. Kan? Arab dia saya gitulah. Arab dia buat satu, dia dengar pada Nabi, dia buat. Kelahi. Kenapa engkau balik aku dengan tanah? Lalu dijawab oleh Miqdad, dia kata, telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami hemburkan tanah ke muka orang yang dipuji seorang itu berhadapan mukanya. Sebab Rasulullah suruh, siapa puji-puji orang, Rasulullah suruh balik dengan tanah. Sebab tu kami balik. Sahabat macam itu. Jadi maknanya bila dengar Rasulullah suruh, senyap dua-dua. Senyap. Hak yang kena balik dengan tanah tu nasib dia lah, dah kena kan. Rasulullah suruh. Maknanya Rasulullah pernah kata, siapa yang puji-puji depan tu, ambil tanah balik ke muka dia tu. Banyak maksud. Ada yang maksud ambil tanah betul, balik betul. Ni sahabat ni ambil betul tanah balik. Ada yang maksud maknanya balik tanah tu mungkin ambil tanah besar ni campak depan muka dia. Susah pujilah gitu. Kita daripada tanah tu. Ambil tanah sikit, balik. Mana suruh dia senyap. Tanah besar ni balik. Ada juga maksud gitu. Kita daripada tanah tu tak usah pujilah, sama je. Mana diam. Sahabat ni dia ambil tahu balik pemuka, dia ambil tanah balik muka betul. Itu kelahi. Bila kelahi dia kata Nabi suruh. Bila Nabi sebut Nabi suruh, diamlah dua-dua. Maknanya hak yang kena tu sajalah kena nasib dia. Baik. Kita tengok ulasan daripada hadis ini. Hadis ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah 201. Memuji orang itu masuk atas 6 bala. Ada 6 kerosakan kalau kita puji, ada 6. 4 pada orang yang memuji, orang yang memuji itu rosak juga dia. Bala juga dia orang memuji tadi, dan 2 kepada orang kena puji. Ada 6 benda, siapa memuji seorang, kedua-dua tu ada terlibat dengan 6 benda ni. 4 pada orang memuji, 2 kepada orang yang kena puji. Dia jadi rosak. Apa kita tengok? Maka ada pun orang yang memuji itu, maka iaitu bahawasanya terkadang melampau memuji ia, maka kesudahannya membawa kepada bohong satu. Dia ni bagus, dia ni pemurah, dia ni apa, semua sebut kebaikan, tapi dia tak, tapi kita sebut aja. Ada bohong.
Bohong dosa besar. Bohong dosa besar. Sokonglah dia ni memang bantu orang punya. Semua dia tengok orang kampung semua bantu. Padahal dia tak bantu pun. Lepas 5 tahun baru ni datang kan. Kita pun puji. Bohong. Itu rosak bagi orang memuji. Bohong dosa besar. Yang perlu pada taubat. Bohong. Ada satu pada orang memuji. Yang kedua pula, memuji itu terkadang masuk atas oleh riak. Kerana dengan memuji itu nampak rupa suka dan kasih pada dia. Kadang kita puji orang, mulutnya, hati, dan ada hati lain. Kita macam ucap, tahniah lah naik pangkat, dan hati dia, mampu engkau lah, patut aku. Banyak orang gitu. Kan? Tahniah, naik pangkat. Dia satu tempat kerja kan. Dan hati dia, patut aku dapat naik pangkat ni. Puji mulut. Tapi sebenarnya dia riak supaya dia ni jangan marah pada dia. Dia tunjuk kerana kau orang baik-baik. 2, riak tu satu syirik yang khafi yang kita tak sedar. Dah 2 orang memuji ni. Dan terkadang tidak ada ia menyembunyikan dalam hati baginya dan tiada diiktikadkan barang yang dikatakan itu. Tak sama. Apa yang mulut kata dengan hati tak sama. Manis apa orang kata? Manis di bibir, tanam tebu di bibir, hati lain. Itu asal terpuji. Dia jadi tak sama, jadi riak. Itu bagi orang memuji. Maka jadilah ia dengan sebab seorang yang riak lagi mempura-pura. Mana bila riak pura-pura tadi, dia akan munafik. Orang munafik dosa besar juga. Munafik. Kalau munafik akidah lagi dosa besar. Kalau munafik amal, ni munafik amal. Dosa besar. Munafik akidah memang syirik tu lah. Munafik akidah ni maksudnya dia lidah dia kata aku Islam, hati dia tak Islam. Itu munafik akidah. Dan orang munafik akidah ni memang orang letak, Nabi kata letak dalam neraka paling bawah. Paling bawah sekali. Di dasar neraka. Bawah sekali. Orang munafik akidah. Orang munafik amal berdosa besar. Yang perlu pada taubat. Jadi munafik pula dia. Itu bahaya memuji ni kalau berlebih-lebihan. Yang ketiga pula, bahawasanya terkadang berkata orang yang memuji akan barang yang tiada tahqiq akan tahunya dan tiada jalan ia dapat tahu atasnya. Dia puji tadi, dia tak kenal pun orang tu. Dia pakai puji, dia dengar gitu je. Sedangkan orang tu tak buat pun. Dia kata orang ni pemurah, sedangkan dialah hantu kedekutnya. Kan? Dia ni kasih sayang, sedangkan dia ni panah baran punya orang. Ni. Itu maknanya kena pada tak betul. Sebagaimana datang khabar bahawasanya seorang lelaki memuji ia akan seorang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pernah muji. Nabi dengar. Bila dia dengar oleh Nabi akan dia memuji itu, lalu bersabda ia, Nabi kata, "Oh, kamu ni." Mana ditulis cih kamu. Cih ni hantua kan? Cis kata hantua. Itu bahasa Melayu dia lah. Kalau bahasa Arab dia hehe. Kamu ni hehe gitu soal gitu. Ni cih ni bahasa Melayu kita. Kan kalau kita marah, kalau kita suruh kalau marah pada orang, cis. Pantang nenek mencis. Itu kata. Apa makna cis tu? Tak ada mana. Makna dia yang marah orang tu. Cis, pantang nenek moyang aku kan. Ni. Nabi kata, "Oh," kata Nabi sebut. "Sudahlah kamu kerana sudahlah kamu," dia kata, "sudahlah kamu kerat leher taulan kamu jikalau didengar puji kamu itu tiada berkemenangan dengan dia." Maksudnya cukup. Mana kalau tak betul dengan apa yang kamu sebut tu, seolah kamu sembelih leher tu, leher kawan kamu tu. Cukup, terus puji. Seolah gitu. Kamu mudah nak puji orang. Kemudian sabdanya, "Maka sekiranya seorang daripada kamu pasti memuji saudaranya, maka hendaklah kamu kata gamaknya si anu itu." Maknanya dia kelebihan dia insya-Allah kita kata gitulah, insya-Allah dia ni pemurah. Kena jaga gitu. Tidak tepat, dia ni pemurah dia ni. Tak gitu. Contoh kita nak kenal pada orang, dia ni insya-Allah tentang elektrik ni dia tahu semua insya-Allah. Mana kita insya-Allah kata, mana dia tahu. Kita kata dia ni pakar elektrik ni. Kita pun terpengaruh kena puji gitu. Kita pun datang rumah cek aircon sikit. Habis hancai. Semua boleh buat. Pakar buat blazer contoh kan.
Baru ni saya buat blazer anak saya, kononnya dengar dia pakar. Dia pakar buat blazer, belajar di Pakistan. Belajar. Mahal apa? 400. Anak saya nak pakai, dia nak bawa, nak belajar tu, dia kena pakai tu. Tempah lah. Dah bayar dah 200 separuh. Baru ni dia suruh datang, dah siap. Siap, tak fitting. Dia buat blazer, biasa ada fitting sikit, tu siap gitu. Pergi try pakai, dah siap dah. Berjongkek sini, jongkek sini. Saya kata, pakar apa ni? Kalau macam ni, jongkek-jongkek ni, saya boleh dapat 60-70 ringgit mana-mana, banyak daripada ni. Pulang balik deposit. Dia pulang balik 200. Kita terpengaruh kita sebab dia puji dia lebih. Dia ni pakar ni pakar, dia belajar kat Pakistan ni. Semua itu kan sebab kena hati-hati juga dengan orang kenal diri ni. Kan? Kontraktor pun begitu. Kan? Boleh buat pipe, boleh. Boleh buat bilik mandi, boleh. Boleh tukar atap, boleh, semua boleh. Datanglah dia buat tengok kita tak pandai ni pun tahu tak betul dia buat tu. Atur bata tu pun tak ada benar, kita tak belajar pun benda kontraktor tu pun, tapi tengok cara dia atur tu, saya kata mana benangnya? Biasa gini, biasa kepala otak kau. Itu kasar, minta maaf. Itu kerana terpengaruh dengan puji, dia akan rosak gitu. Jadi kita kena kata, insyaAllah dia boleh buat, insyaAllah boleh buat, boleh tengoklah. Dia biasa orang betul-betul ni, dia tidak cakap besar. Dia kata bolehlah, kita tengok. Tapi kita tengok, memang kualiti dia buat. Tapi yang kata boleh. Itu jaga tu. Jaga yang jenis gitu, jaga tu. Kalau kata boleh. Saya biasa buat sini, biasa buat bangunan ni. Jaga tu. Jaga jenis itu. Kita pengalaman dah. Kadang rugi kita, kadang kita dengar cerita pakar betul. Tapi tengok, pasang wire pun terbalik. Pasang alam terbalik. Bunyi alam tu betul cantik, tiang cantik, ni bunyi lain. Kita pun suruh, akhirnya kita panggil Cina juga akhirnya. Panggil Cina, tolong cek ni dia apa? Ayo kata ini sudah pasang tak betul lah dia kata. Kita kata ya Allah, dia kata pakar. Ini kerana puji diri tu, itu puji diri. Ada dalam bab ni puji diri lagi dia larang. Jadi kita kena kata gamaknya insya-Allah dia boleh insya-Allah. Dan disucikan atas Allah Taala akan seorang yang mengiranya itu Allah Taala. Dan jika ada dilihatnya demikian itu, maka inilah segala bala yang datang kepada memuji dengan berapa macam yang diketahui akan dia, dengan berapa tanda seperti katanya sungguhnya ia orang takwa, kata. Dan orang warak, dan orang zahid, dan orang baik, dan orang beragama dan sebagainya. Kita kata gitu je, umum. Dan ada pun apabila berkata, aku lihat dia ni sembahyang tengah malam. Itu lebih kuat. Dia ni kuat sembahyang malam. Sebulan aku duduk dengan dia, tiap malam bangun sujud tahajud, tak terikut. Itu nampak. Itu boleh kita sebut, memang betul. Memang betul. Tapi kita kata, dia ni kuat tahajud ni. Orang yang kena puji tadi, aku sekali je sebenarnya tahajud. Aku bila sebilik dengan dia je, aku sembahyang tahajud. Bila seorang-seorang aku tak sembahyang. Jadi gitu. Tapi yang ini dia nampak betul. Itu saya nak makan, dah berkawan dengan dia, dah musafir dengan dia, dah berjiran dengan dia. Tahu betul kalau begitu. Tapi kalau sekadar tahu gitu je, mungkin satu malam dia tidur, kita tahajud dia. Kita pun sebut dia rajin tahajud semalam je. Sebenarnya hari lain dia tak buat pun. Ini. Yang kuatnya jika sekiranya aku lihat akan dia sembahyang pada malam hari dan bersedekah ia dan naik haji, dan memang aku lihat memang dia ni orang yang bagus. Memang orang bagus. Itu kata apa? Itu memang kita tahu betul. Maka ini segala perkara yang boleh yakin, kita yakin. Dan setengah daripada yang demikian itu, iaitu kata sungguhnya ia adil lagi redha, kita boleh. InsyaAllah dia ni adil dia redha. Maka demikian itu tersembunyi, maka tiada sayugia bahawa diputuskan cakap padanya, melainkan kemudian daripada tahukan yang batinnya. Bila kita tahu benar, kenal benar, baru kita boleh cakap. Kalau kita tahu luaran gitu saja, sebab orang ni boleh berlakon banyak, sendiwara boleh, macam-macam berlakon. Orang boleh berlakon. Berlakon jadi baik. Cuba tengok pelakon kan, jadi baik boleh, jadi hero, jadi jahat boleh, jadi macam-macam boleh berlakon. Itu kalau nak puji orang tu, kita tahu betul dia ni memang
Memang dah teruji dah dia ni. Kalau kita nak kata dia ni penyabar betul, kita dah teruji dah. Memang sabar betul dia. Sabar betul dia ni. Orang buat macam mana, dia memang dia cool, dia relax, dia tak pernah. Kan? Itu yang yakin benar, baru boleh puji. Maka kata Sayyidina Umar, ada sebagaimana cerita Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya telah mendengar ia akan seorang memuji orang lain. Maka kata Sayyidina Umar, adakah kamu musafir dengan dia, serta dia? Itu ada seorang depan Sayyidina Umar, dia puji seorang. Sayyidina Umar kata, adakah kamu telah bermusafir dengan dia? Maka dia jawab, dia lah, tidak, tak pernah. Sebab musafir ni kita tahu hati budi orang. Bila kita dah musafir baru kita tahu hati budi orang sebenarnya. Tengok cara dia musafir. Kalau kita pergi musafir dengan dia, tengok dia ni nak lepas diri dia saja ke, ataupun dia memang memang dia baik dengan kita. Kadang-kadang bila bermukim ni baik nampak, pemurah gayanya. Tapi bila musafir kedekut, tu dia beli apple, dia si makan dan gelap. Kalau beli makan tu untuk dia je. Sedangkan orang dalam bilik tu ada 4 orang. Orang yang baik, dia tahu. Aku ada 4 orang tak beli, 4 sekali beli. Orang ni kalau beli makanan 4 sekali beli. Tipe dia seorang ni, dia je. Bila dia makan buah apple tu kan, tengah malam kan. Itu kita boleh nilai lah kawan yang macam itu. Itu. Dah musafir. Kan dia kata tak. Jawab lelaki tidak. Adakah kamu percaya ada tidak adakah kamu telah engkau berjiran dengan dia pagi dan petang, bergaul jiran? Dia jawab tak juga. Adakah kamu, dia kata Sayyidina, adakah kamu berjiran dengan? Tidak. Jawabnya tidak. Kata Sayyidina, demi Tuhan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan ia, tiada kamu kenal dia. Tak kenal lagi sebenarnya. Kalau dah bergaul, kalau dah musafir, kalau dah berjiran apa semua, memang mana pagi petang kita bergaul dengan dia, tahu hati budi dia, baru boleh kita kata kita kenal dia. Kalau tidak, tak kenal. Dan bila tak kenal itu, elaklah daripada kita memuji-muji dia, kerana kita tidak kenal akan orang itu. Baik, kita nak habiskan 2 ni, insya-Allah. Saya tahu dah dekat 8.30 dah. Sabar. Ustaz ni bila nak berhenti? SOP dia sampai isyak je. Kan? Relax. Dan ada pun orang yang kena puji itu, maka beri mudaratkan dia puji itu daripada dua jalan. Orang memuji tadi 4. Orang kena puji 2 pula. Satu daripadanya baru jadi pada besar diri, takabur. Memang orang kena puji takabur dia. Takabur. Dan hairan akan dirinya, ujub. Dia ni kalau baca Quran, kita kata, kalah Syekh Harap. Wah, dia pun bangga diri macam bangga dia. Itu puji tu. Boleh jadi bangga, boleh jadi takabur. Maka 2 sifat ini merasakan tuan dia. Boleh bangga diri dan ujub, takabur dan ujub, boleh rosak orang tadi. Kena puji tadi. Sebab tu jangan puji dia. Walaupun kita akui dia ni memang bagus tu, tapi kalau puji ni muka ni, kalau puji memang ni dia takabur, cakap besar lah. Kan? Cakap besar. Dia kalau kena puji. Itu satu. Yang kedua, apabila dipuji seorang itu dengan baik, sukacita ia dengan dia, dan ia daripada bersungguh-sungguh atas segala taat, dan redha ia daripada dirinya, dan barang siapa hairan akan dirinya, kurang bersungguh-sungguh pada ibadah. Bila kita puji, dia akan kurang ibadah pula. Orang dah puji dia kurang dah buat ketaatan, kurang dah. Sebab orang dah puji semua. Orang semua tahu aku ni pemurah. Akhirnya dia tak jadi pemurah dah. Akan jadi kena itu dua musibah akan kena pada orang kena puji. Kerana yang bersungguh-sungguh bagi amal itu ialah siapa yang nampak diri dia kurang ibadah, baru dia nak beramal. Tapi ini semua orang puji, dia ni ibadah hebat. Jadi dia kuranglah sebab aku dah banyak. Yang banyak, yang biasanya orang yang ni nak buat ibadah lebih-lebih ni, orang terasa diri dia sikit, itu nak buat banyak. Tapi kalau orang nak tahu, dia kata semua orang kata aku hebat dalam ibadah, jadi dia akan kurang dia buat ibadah. Itu musibah. Maka apabila dapat lidah, apabila dilepaskan lidah memuji atas yang disangkanya itu, sudah sampai kepada makam yang tinggi. Bila ada orang sebut-sebut, dia sudah rasa dia sampai makam yang tinggi. Bila sampai makam yang tinggi, dia akan jadi takabur, akan jadi ujub dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam YouTube tu, cuba tengok. Dulu masa mula-mula keluar YouTube, okey je. Tak kata korang pun. Tapi bila follower sudah sampai 1 juta, dia mula cakap besar dah.
Saya ada sejuta follower, tahu tak? Jangan main-main dengan saya. Wah, dah besar. Sebab apa? Ramai orang follower. Follower termasuk puji itu. Pakai pengikut. Jadi itu bahaya puji. Ya, kalau kita tengok bagaimana cara kita nak memuji. Kemudian masalah kedua, memuji itu tidak akan boleh, tak boleh langsung ke puji. Soalan gitu, soalan ni. Tak boleh langsung ke puji. Itu akan kita sambung sekali lagi lah. Mungkin ada dalam kita ni, Ustaz tak boleh langsung ke puji. Itu kena jawab kuliah sekali lagi. Sampai situ dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufis sudur. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita iqamah dan terus kita solat insya-Allah.